moderator Ah, yang jemput. dia bagi suara lunak tu pun dah tahu dah ciri-ciri moderator. Ini pun spesi-spesi Pak kata Mohsin tadi dah tak ada dah sangat kat Malaysia ni. yang kata multitasking, serba boleh. Okey, tanpa melengah masa, kita mulakan sesi kita pada malam ni. Apa yang kita berikan tajuk iaitu aplikasi konsep self-sufficiency dalam mencari rezeki. Saya pun pertama kali ni dengar self-sufficiency ni. Mungkin akan diulas, akan diceritakan, akan diterangkan lebih lanjut oleh panel kita pada malam ni ataupun yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Syukri bin Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih. Dan saya lalukan penceramah kita ataupun yang akan membentangkan tajuk yang setelah saya sebutkan tadi, Encik Muhammad Syukri bin Rosli. Sebelum saya lanjutkan perbicaraan kita pada malam ni, sekali lagi terima kasih, selamat datang kepada sesi anjuran Biro Ekonomi Persatuan Alumni ALMA 1996. Jadi ini adalah merupakan ala-ala kita nak panggil TikTok pun dah malam mungkin night talk lah kot iaitu kita telah pilih satu konsep itu yang dipanggilkan aplikasi konsep self-sufficiency dalam mencari rezeki. Sebelum itu saya mengucap terima kasih lah kepada timbalan saya iaitu Afla yang banyak membantu dan mengaturkan program pada malam ni, yang mana beliau lah yang menghubungi penceramah kita, buat design poster, dan tak lupa kepada rakan-rakan yang Biro Media yang memberikan kerjasama yang baik, memberikan kata apa, telah menghebahkan di FB dan sebagainya. Jadi sebelum saya lebih lanjut lagi, ingin saya kongsi sedikit lah tentang latar belakang penceramah kita iaitu Cik Muhammad Syukri bin Rosli. Beliau merupakan pengerusi ahli lembaga pengarah Akademi Jawi Malaysia, berpendidikan sarjana muda. Ini saya tertarik ni sarjana muda Petroleum Geoscience. Wow, dari Universiti Adelaide Australia, dan sekarang ni sarjana falsafah iaitu sedang membuat tesis bertajuk Gerak Daya Perislaman Bahasa Melayu, Tinjauan Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji. Ini antara kata apa pengajian yang beliau buat. Pengalaman Cik Muhammad Syukri selaku pengarah projek perumian, suntingan dan penerbitan dan pengarkiban di digital. Sebagai itu beliau merupakan pengarah projek perumian bagi 40 judul manuskrip Perpustakaan Negara Malaysia, pembentang utama Bengkel Kemahiran Bahasa Jawi untuk kerjaya penerbitan dan kebudayaan dengan kerjasama pelancongan seni dan budaya atau MOTEK, dan juga menjadi tenaga pengajar berkaitan bidang-bidang utama dalam bahasa Jawi melalui pengajian dan pembentangan sama ada institusi pendidikan akademik, sama ada pondok dalam dan luar negara. Jadi macam mana ni Cik Syukri daripada bidang sarjana muda Petroleum Geoscience telah masuk ke dalam bidang yang saya rasa sangat kita cukup kagum lah sebab Jawi kita tahu semakin kalau tidak kerana anak-anak kita belajar Jawi di sekolah agama, kita pun dah tak ada dah akhbar Jawi dan sebagainya. Jadi cuma adalah langkah-langkah beberapa kerajaan negeri mewajibkan tulisan Jawi di papan-papan kenyataan. Sebagai contoh, kalau kita lihat kerajaan negeri Pahang contohnya, mewajibkan iklan Jawi di premis perniagaan, dan banyak juga telah amalan diteruskan di Kelantan dan sebagainya. Jadi Ustaz boleh ataupun dah itulah, bila dah Akademi Jawi ni dah macam apa, dah terbiasa Ustaz tapi Cik Syukri lebih suka membahasakan Cik Syukri lah Jadi macam mana bidang dulu belajar geoscience tapi boleh masuk ke bidang Jawi ni? Mungkin boleh cerita sikit ni, macam mana boleh bukan tukar bidang tapi apa dia punya falsafah yang nak dikongsi sebagai permulaan kita pada malam ni. Silakan Cik Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan Azam, juga sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Menjawab persoalan tu lah, dia akan menarik kepada sejarah hidup saya jugalah. Dia sebenarnya bila perjalanan hidup ni Allah aturkan dengan begitu indah. Saya sebenarnya kalau cakap pasal dari segi latar belakang pendidikan tu, saya memang bukan pelajar agama, bukan juga pelajar sastra humanities lah. Saya memang daripada sekolah sains Syed Putra Perlis. Kemudian masuk di sarjana muda, degree, memang petroleum geoscience, memang pure science lah. Di bawah tajaan Petronas dululah, tahun 2006 sampai 2009. Cuma Allah takdirkan tahun 2009 tu, walaupun saya dah siap saya punya degree petroleum geoscience tu, saya perlu melalui satu proses temuduga untuk masuk ke dalam Petronas. Masuk dalam temuduga tu saya gagal. Gagal kan. Bila gagal tu berlakulah rentetan peristiwa yang menyebabkan apa yang saya berada sekarang macam ni lah. Apa peristiwa-peristiwa tersebut? Antaranya ialah bila tak diterima bekerja tu, terpaksalah membayar balik kos pengajian yang telah dikeluarkan oleh pihak penaja. Besar jugalah pada zaman tu. Dan itu yang pertama. Kedua, bila saya cuba memohon kerja di luar daripada Petronas tu, Shell ke Selambaja dan yang lain-lain tu, tak dapat lah. Tak ada rezeki di situ. Dan bila berbincang dengan bonda saya, beliau kata, buatlah apa yang kamu minat, asalkan kamu boleh hidup lah. Jadi daripada situ bermulalah kehidupan saya daripada kosong balik. Mula daripada kosong balik, saya menceburi dunia penerbitan. Dan dalam dunia penerbitan tu, dari situlah bermula kerjaya, dan dalam masa itu passion saya lah dalam bidang penerbitan, terjemahan, pengarangan, dan kini Jawi lah. Jawi tu saya pilih niche ataupun bidang khusus dalam Jawi tu. Sebab kalau tengok tahun 2009, 2010 macam tu, mungkin tak ada orang kot cakap tentang Jawi ni secara bersungguh-sungguh lah. Zaman tu memang zaman orang tak peduli pun Jawi. Jadi saya rasa sebab saya kebetulan bila mula kerja tu, saya masuk dalam dunia penerbitan, saya masuk dalam buat kerja terjemahan, saya kena mengendalikan bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Inggeris, semua terjemahan tu. Dan saya tengok macam ada banyak peluang dalam kita mengkaji khazanah bahasa kita sendiri. Bahasa Jawi itulah. Nanti saya akan ceritalah tentang kenapa kita guna istilah bahasa Jawi apa semua tu. Cuma itu satu peluang macam kita, orang tanya kenapa kerja dalam bidang ni, asal daripada bidang petroleum kan. Saya kata senang je, sebab saya jumpa minyak dalam kertas. We discovered oil, we discovered the reservoir within our heritage. So daripada situ saya nampaklah banyak benda kita boleh usahakan. Bermula 2011 sampai 2015, yang ni Allah aturkan kehidupan saya. Saya dah berhenti kerja daripada tempat pertama saya tu, Al-Amin Surf Holdings, dan saya terus menghidupkan syarikat 2011, bulan Mei 2011, Classica Media Enterprise. Iaitu pada waktu tu alhamdulillah kita dapat satu projek daripada Kyoto University, Jepun, untuk buat perumian dan pengarkiban digital. Kalau pengarkiban digital apa maksud dia? Naskah-naskah lama tu kita digitalkan dan kita buat perumian. Dan naskah tu ialah majalah Qalam. Majalah Qalam ni sebuah majalah yang bersejarah, diterbitkan di Singapura daripada tahun 1951 sampai 1969. 20 tahun lebih kurang penerbitan dia. Setiap bulan diterbit lebih kurang 228 edisi. Kalau kita kira darab-darab tu dalam 12,000 muka surat lah. Semuanya dalam Jawi, dan 12,000 muka surat tu saya ditugaskan untuk membaca dan merumikan semua Jawi tu untuk Kyoto University. Jadi selama 2011 sampai 2016, projek tu berakhir pada 2016. Kita buatlah baca Jawi tu. Daripada situ kita
sebanyak sedikit dapatlah pengalaman untuk mengendalikan naskah Jawi yang tua ni. Dan daripada situ adalah sedikit pengalaman untuk kita menangani pelbagai teks yang lain. Dan saya fikir dengan skill yang ada tu, dengan kemahiran yang kita develop tu, saya boleh cari makan, boleh membina career. Dan saya akan terangkanlah lebih lanjut apa career yang saya bina kemudian ni. Berapa ramai staf yang terlibat dalam perumian, penjelidan, apa tadi, pengarkiban tadi, istilah pengarkiban tadi. Archiving lah dalam bahasa Inggeris. Maknanya Cik Syukri bermula dengan seorang dan hari ini berapa ramai kaki tangan? Okay. Dia bermula dengan seorang, betul. In fact bermula dengan meja Jepun yang kecil tu, meja yang lipat beli dekat Tesco dan sekarang jadi Lotus tu. Bermula dari situ lah. Dengan komputer komputer zaman dulu tu. Pelan-pelan tambah-tambah rezeki. Bermula daripada saya seorang. Kemudian tahun 2013 saya jemput Cik Puan Noziati Rosman, rasa alumni sini juga kan, alumni, untuk menjadi sebahagian daripada partner saya lah. Sebab saya kenal Cik Puan Noziati ni dah lama, tahun 2006 lagi saya dah kenal. Sama-sama masuk bengkel mengarang, sama-sama pernah tulis novel dan sama-sama pernah menang anugerah utusan. Mana dulu pelajar sains pada masa sama memang aktif dalam penulisan kreatif. Hobi. Di sini sehingga hari ini lebih 60 judul berkaitan bahasa Jawi daripada pelbagai disiplin ilmu. Saya terbitkan Akademi Jawi Malaysia. Wah, tahniah Terima syukri atas kejayaan. Dan ini memang kenalah dengan apa yang kita nak bincang pada malam ni, aplikasi konsep self-sufficiency dalam mencari rezeki. Jadi saya pergi pada apakah yang kenapa Tuan mencadangkan tajuk self-sufficiency pada malam ni, yang mana istilah ini bagaimana padanannya dalam aspek bahasa Melayu atau Jawi dalam konteks Akademi Jawi Malaysia. Ya. Saya akan teruskan perbicaraan sikit tentang sejarah sebab dia ada kaitan dengan soalan tersebut. Bila saya dah terlibat dengan projek majalah Kala, archiving apa semua tu, saya nampak dia boleh menjadi satu career lah. Apa career tu? Iaitu career menangani naskah tua. Provide a service on dealing with old text. Dan apa servis tu termasuklah pendigitalan, perumian, reka bentuk, percetakan, penerbitan, pengedaran dan seterusnya lah. Staf kita daripada saya seorang, kemudian tambangan Cik Puan Noziati, lepas tu bertambah dengan Sarah Syazwani, 3 orang. Itu tahun 2016 kita bina dalam bentuk Sdn Berhad. Ni Kak Noziati pun ada join ni. Sdn Berhad, dan kita berkembanglah daripada 3 orang kami, kemudian kita menjadi satu pasukan, ada pelbagai pihak yang sertai. Kita selain daripada itu ialah staf sepenuh masa, tapi ada staf-staf yang separuh masa yang bekerja secara ikut projek lah. Itu ramai. Kalau daripada situ campur-campur semua, kalau sekarang ni tahun 2023 ni staf kita sekarang dah 12 orang. Wow. 12 orang, dan kita ada 3 departmen yang besar lah. Pengajian, iaitu departmen saya pengarah pengajian, termasuk juga penyelidikan. Kemudian kalau Kak Noziati pengarah bahagian jualan, dan kita ada banyak buku kita terbitkan tu, jadi Kak Noziati yang menguruskan jual beli, urusan pengedaran buku. Dan yang uniknya di Akademi Jawi ni, kita ada bahagian percetakan, sebab kita di sini kita ada sistem percetakan kita sendiri, print on demand system. Kita ada mesin, kita ada binding machine, kita ada tenaga mahir lah untuk menangani percetakan tu. Jadi semua sekali kita ada 12 orang staff lah sekarang dalam di Akademi Jawi ni. So balik pada soalan tu tentang konsep self-sufficient. Tadi waktu mula-mula nak mula program ni, Puan Afla dan juga Cik Nur Madiha dia tanya saya lah. Jadi saya ulang balik lah apa yang saya bincang dengan mereka ni. Self-sufficient tu istilah Inggeris, tapi yang untuk padanan bahasa Melayu dia ada beberapa istilah lah. Paling tidak kalau untuk saya ada 3. Yang paling klasik, istilah yang kita boleh padankan dengan istilah self-sufficient ialah istilah terkaya. Terkaya, kaya dengan imbuhan ter.
terkaya. Apa maksud terkaya tu? Sebab terkaya ni istilah akidah. Allah Al-Ghani. Nama Allah SWT ialah Al-Ghani. Dan Al-Ghani tu maha kaya lah kalau kita terjemah secara biasa. Tapi sifat dia tu ialah sifat terkaya. Dia tidak memerlukan apa-apa. Jadi self-sufficient tu maksudnya kalau kita ambil iktibar daripada istilah tu, bahawa self-sufficient tu salah satu maksud dia ialah tidak memerlukan apa-apa. Saya akan huraikan kejap lagi lah. Istilah yang kedua ialah yang agak dekat dengan kita, dia tak terlalu moden sangat dan tak terlalu klasik. Self-sufficient dia ada satu perkataan yang tepat dalam bahasa Melayu, iaitu istilahnya ialah cukup. Cukup kan? Sufficient. Ataupun cukup lah kan? Sendiri cukup. Self-sufficient. Kita kalau kita dah dah kenyang, kita tak perlu cari makanan lagi. Cukup lah benda tu kan. Kalau kita menambah benda tu macam terlebih lah pula kan. Itu istilah yang kedua. Dan istilah yang ketiga yang juga berkaitan dengan self-sufficient ni ialah istilah yang agak moden dan biasa digunakan ialah lestari. Biasa kita terjemah kepada sustainable tu ialah lestari lah. Tapi saya fikir self-sufficient tu termasuk juga boleh diterjemahkan dengan perkataan lestari. Maksudnya dia boleh hidup sendiri, dia tak perlu bergantung kepada satu sumber pendapatan semata-mata. Dia lebih dekat dengan istilah ekonomi lah, sebab kadang-kadang orang buat bisnes, dia bergantung kepada satu klien ataupun satu sumber pendapatan. Jadi dia agak terhad lah dekat situ. Tapi kalau orang tu self-sufficient ataupun lestari, dia ada pelbagai sumber untuk dia hidup, untuk dia bergerak sebagai sebuah organisasi perniagaan. Itu 3 perkataan yang utama lah yang saya boleh kongsikan. Memang tertarik maksud yang dikongsi oleh Cik Syukri, self-sufficient bagaimana kalau kita kaitkan. So, kalau kita bercerita tentang perniagaan, ekonomi, keusahawanan, memang kita tak larilah daripada pandemik yang telah kita hadapi pada bermula Mac 2020 yang lalu. Cuma ada yang berpendapat bila berlakunya COVID tu, kita sektor perniagaan ni dia kembali bermula pada bawah ataupun sifar. Ada yang berpandangan bahawa pandemik itu memberi hikmah yang mana kita bermula sama naik. Maknanya semua industri, kalau kita tengok industri penerbangan, industri kesihatan boom lah, sebab bila berkaitan COVID orang mencari kesihatan. Tapi berkaitan yang servis, door to door servis dan sebagainya memang jatuh merudum dan ada yang tutup bisnes. Tapi ada yang melihat bahawa inilah masanya sektor perniagaan ni naik balik. Dan kalau ada istilah mengatakan kenapa perniagaan itu orang kata apa berdaya maju untuk ataupun sustainability ni tadi, dan saya setuju pandangan Cik Syukri ni yang diungkapkan sebagai lestari. Jadi bagaimana self-sufficient ni dapat diaplikasikan dalam pengalaman Cik Syukri sebelum dan ketika PKP dan akhirnya mampu bangkit. Dan kalau saya lihat kepada jumlah staf ni tadi, mana tidak berkurang. Dengan hari ini pasca PKP, ada orang melihat bila gaji minimum 1,500 mungkin memberi kesan besar kepada syarikat atau organisasi itu. Ada yang mengatakan akan membuang separuh pekerja dan menggantikan dengan teknologi. Mungkin dulu 12 pekerja, apabila dia beli mesin baru, dia buang separuh pekerja sebab teknologi atau mesin baru itu akan menggantikan 6 pekerja itu untuk kononnya cover balik 6 pekerja ni tadi. Jadi pelbagai cara perniagaan untuk naik selepas PKP ni tadi. Sudah tentu akan memberi kesan lah, dan kita tidak ada satu nota untuk memastikan apa saja yang kita buat ni benar-benar mendapat jawapan yang tepat. Jadi macam mana pengalaman Cik Syukri sebelum dan ketika menghadapi PKP dan hari ini? Berdasarkan konsep self-sufficient tadi. Okey. Sebenarnya PKP ni betul macam dekat Tuan Azam tadi, dia memang life changing lah. Ataupun banyak benda yang mengubah kehidupan kita lah. Pertama sekali tahun 2009, Ekonomi Jaya Malaysia dia ada plan untuk berkembang, expand.
dalam bidang edutourism. Jadi kita plan memang untuk tourism. Tapi kalau dalam sektor yang paling terkesan sekali waktu PKP ialah sektor tourism tu lah kan. Selain daripada sektor penerbangan apa semua tu lah. Jadi apa yang berlaku ialah tahun 2019 kita plan buat benda tu. Tahun 2020, Januari 2020 kita pindah ke tempat baru. Bangunan yang sekarang kita duduk ni 3 tingkat dan kos naik apa semua lah. Cuma tak sangka tahun bulan Mac 2020 kita terpaksa tutup tempat baru yang kita duduk yang tu lah yang kita pindah tu. Itu satu kejutan yang sangat besar lah untuk kami. Dengan keadaan kita dah invest banyak duit untuk bangunan, untuk semualah untuk keperluan tourism tu. Tapi kadang ni lah Allah kata, sebab saya percaya kepada Allah SWT punya ujian dan juga rezeki lah. Rezeki dia tak pernah salah alamat. Rupanya PKP ni ialah blessing kepada kami ataupun peluang besar kepada kami untuk kita reset bidang bisnes kami ni. Mungkin pada waktu tu memang kita fikir plan kita ialah tourism ialah the next way, the next move Akademi Jawi untuk berkembang. Tapi rupanya tak. Bila PKP jadi, rupanya the next way is digitization of our business. Bila kita tinggal tutup office, orang tak boleh datang apa semua, apa yang kita ada ialah teknologi ataupun apa-apa benda yang kita tengah dah develop lah. Iaitu percetakan tu. Itu sebab machinery tu memang kita ada. Dan alhamdulillah waktu PKP kita pun dapat kebenaran daripada MITI untuk beroperasi. Dan perhaps at that time we are the only service provider for printing. So bila dah jadi the only one tu, so memang dahsyat lah kami punya income pada waktu tu. Second, because we are publisher as well, because we publish books, and during PKP people are trapped in their home, so they need something to do lah. Instead of watching television, they also read books. Dan bila baca buku tu, bila ada keperluan untuk membaca buku, maka ada keperluan ada penawaran lah yang kami dapat untuk menawarkan jualan buku tu. Dan pada waktu tu memang perniagaan buku kami meletup jugalah, alhamdulillah. Dan income kita significantly naik waktu PKP. Sebab kita macam saya cakap tadi, instead of tourism, kita waktu PKP tu kita kena rating dalam masa cepat, kita fikir semula dalam cepat, kita bina semula kita digitization punya ekosistem. Digitalization punya ekosistem. Okay, tu pada waktu PKP lah. Jadi alhamdulillah rezeki pada waktu tu memang alhamdulillah tak sangka kan. Saya ingat pindah bangunan baru dengan sewa semua naik tinggi apa semua ni, tutup lingkup lah Akademi Jawi dengan PKP ni kan. Menghimpit lah. Tapi ada rezeki Allah aturkan. Dan yang menariknya sebab PKP ni dia kita movement control order kan, MCO, tak boleh bergerak. Saya memang literally saya duduk di office. Di office baru. Terpisah daripada keluarga sebab keluarga saya seminggu sebelum PKP tu saya sempat hantar balik kampung sekejap. Kata dia nak balik kampung, saya hantarlah balik. Patah balik, itu terus 18 bulan 3 tu tutup sepadan kan. Jadi terperangkap lah kat sini selama 6 bulan. Tapi lah dah terperangkap tu 24 jam lah boleh bekerja. Sebab kat tempat kita machinery semua dalam satu premis. Dan saya pun boleh buat kerja semua lah. Sekali termasuk juga dengan Kak Noziati, kebetulan kita duduk dekat. Ada rakan partner kita juga, lembaga pengarah seorang lagi, Cik Fazli, yang memang run printing. So macam saya cakap tadi, sebab kita boleh buat operasi dan kita boleh provide services to our client and our online customer. Yang bila kita masuk digitalization, online customer, yang tu kita punya rezeki tu lah. Okay. Habis PKP, bila habis PKP, keadaan dia dah berubah. Kalau kita tengok graf tahun 2021, 2022 dan 2023, memang data 2021, 2022 tak boleh pakai. Sebab 2021, 2022 tu walaupun PKP, dia banyak data yang bagi saya kata data steroid. Banyak insentif kerajaan, KWSP pun diberi izin keluarkan.
Dan banyak grant apa semua banyak lah, data steroid lah. Sekarang 2023 is the real business. Yep. Tuan Azam sebut minimum wage, kos barang naik sebab apa, production kurang daripada 2 tahun yang sebelum tu, jadi ada harga net memang sangat tinggi. Kita dalam sektor kita ni kertas lah dia punya komoditi. Kertas tu setiap bulan naik lah berapa ringgit, sampai sekarang tu dah macam jauh beza lah harga daripada tahun sebelum PKP dulu. Dia tak ada control control price memang Kata tak ada harga shilling, dia ikut suka hati dia, jadi nak naik, dia nak demand and supply lah. Demand and supply lah. 2023 ialah the real data. So first quarter, second quarter kita memang mencabar lah. Kita memang, in fact kita rugi banyak lah sebab baru kita get into the real business kan. Tapi Alhamdulillah kita tak buang staff apa semua lah. Kita masih cuba maintain. Sebab dalam business ni, this simple calculation je. If your cost increase, you have to increase your income lah. Kan? So apa yang kita buat ialah kita tambah kita punya income. So sebelum ni kita dah kata kita buat online business. So online business dah ada jatuh sikit kurang income tu. So kita explore another income, iaitu income dalam bentuk kontrak-kontrak kerajaan lah. Sebab sebelum ni saya buat bisnes, saya jangan ambil kontrak kerajaan. Tapi bila kita sedar kita punya unique USP kita tu, unique selling product kita dan unique selling service kita yang orang lain tak boleh buat, itu kita offer lah kepada beberapa agensi yang kita kenal pasti yang boleh menerima servis kita. Antaranya macam Museum Pahang, Arkib Negara, Perpustakaan Negara dan beberapa institusi lain yang menerima servis tu. Jadi kita diversify kita punya income, tambah income despite increase in cost. Tapi sebenarnya apa yang jadi sekarang ialah margin tu masih lagi kecil lah. Tapi tak apa, yang penting balik pada konsep self-sufficient. Self-sufficient. Dia kena balance lah. Bila cost naik, income pun mesti kena naik lah. Mesti naik, betul. Maknanya pipe tu kena banyak lah. Tak boleh satu pipe, dia mesti banyak sumber yang masuk. Betul. Sebelum saya lanjutkan, ada lagi mungkin rakan-rakan kita di alam maya boleh bertanya terus. Kalau ada soalan mungkin ketika Cik Syukri menerangkan, mungkin ada nak tanya, ada mungkin nak lebih penjelasan lagi, silakan kalau ada, boleh on mic dan boleh bertanya terus, atau boleh tulis di chat room pun boleh. Ya, boleh. Silakan. Iman, silakan soalan. Ada nak tanya? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Zamani ni. Betul, okey. Saya Zamani daripada Yadim tuan. Ya, silakan. Tuan ada berurusan dengan kedai buku Yadim ke sebelum ni? Ya, Datuk apa? Saya ingat nama Datuk YB lah dulu kan. Kedai buku Yadim ada deal ke? Setakat ni kita tak sempat lagi nak deal, dan mungkin kita berminat lah kalau ada peluang. Sebab Tokoh Melayu dan Merdeka tu memang Akademi Jawi memang selalu ambil. Betul. Pasan lah. Itu saja Cik Azman, minta maaf ganggu. Boleh bina network ni. Cik Zamani juga SU, Setiausaha alumni ni lah. Dia sebenarnya bahagian jualan ni Cik Puan Noziati yang uruskan. Jadi memang orang alumni jugalah. Baik tuan. Okay, silakan kalau ada lagi. Ada soalan self-sufficient. Cik Ashadi Enco ni, Cik Ashadi ni peguam self-sufficient apa tadi? Istilah tepat qanaah. Ya. Okey. Saya setuju memang istilah tepat untuk bahasa Arab ialah qanaah. Istilah qanaah tu kalau terjemah bahasa Melayu cukup lah kan. Dan saya akan huraikan lah sebab saya nak ambil peluang ni untuk buat huraian sikit. Istilah pertama saya cakap tadi, terkaya. Maksudnya
dia tak memerlukan tak memerlukan benda-benda yang lain. Sebab tu dalam kitab akidah, kitab Jawi ni, ulama dulu terjemahkan Al-Ghani sebagai terkaya. Allah tu mempunyai sifat dia terkaya dan tak memerlukan sesuatu jua apa pun kepada untuk dia lah. Dan kita ni sebagai insan, kita pun ada sifat, Allah bagi kurniaan sifat tu kadang-kadang. Tak memerlukan apa-apa bantuan, tapi ultimately kita akan perlukan Allah SWT jugalah. Kedua ialah qanaah ataupun cukup. Istilah saya terjemah self-sufficient tu sebagai cukup, ataupun istilah Arab dia tu ialah qanaah. Dia berbeza sikit dengan terkaya tu, sebab terkaya tu dia tak memerlukan apa-apa. Tapi kalau qanaah ataupun cukup tu, kita ambil keperluan seperti mana yang diperlukan. Kita masih memerlukan sesuatu, tapi kita ambil tu mengikut keperluan dia tu. Kalau terkaya, dia dah tak perlu apa-apa. Dia kalau qanaah ataupun cukup tu, dia ambil mengikut apa dia punya kecukupan dia. Macam mana kita nak terjemahkan dalam bisnes? Kadang-kadang sebuah company, sebuah syarikat, saya ambil pengalaman Akademi Jawi lah, memang kita income kita banyak dapat kan. Pada waktu tu kita akan cuba fikirlah, kita nak invest untuk asset, expand kita punya team, ataupun kita nak bermewah-mewah kan. Kadang-kadang kita buat bercuti dan buatlah benda-benda apa-apa yang kita suka tu kan. Tapi kalau kita fikir benda tu investment, kita okay, dah cukup. Dah setakat ni je kita perlukan. Sebab mungkin the next round, next year akan berlaku cabaran yang lagi besar. Mungkin benda tu kita boleh jadi sebagai simpanan kita. Dan tak berjoli lah. Macam saya cakap tadi, macam data 2021, 2022 tu data steroid banyak kan. Jadi tak tepat untuk menggambarkan situasi bisnes tu. Jadi apa yang kita perlukan ialah kita kena tahu sejauh mana keperluan untuk kita spend ataupun sejauh mana untuk kita belanja. Sampai satu tu okey dah cukup. Walaupun kita nampak income masih lagi masuk, bisnes makin berkembang apa semua. Sebab kita takut bila kita lebih daripada apa kita cukup tu, pada satu ketika tu benda tu boleh menjadi dugaan kepada kita ataupun implosion. Maksudnya kita tak mampu nak kawal kita punya operation. Benda tu last kali dia akan kacau, kita akan meletup. Bisnes kita akan meletup. Buka banyak cawangan kan, waktu income banyak, buka banyak-banyak cawangan, tapi SOP tak jaga, tak staff kita tak train, lepas tu account kita tak jaga. So dia jadi macam itulah, kita berlebih daripada cukup tu. Sama juga kalau kita makan pun, dah kenyang, berhenti sebelum kenyang. Dan kalau makan terlebih pada kenyang tu, lebih pada cukup tu, itu dah menzalimi diri kita juga. Sebab tu self-sufficient tu kita kena faham benda ialah istilah cukup. Dari segi sini. Dan lestari tu ialah bila dah cukup tu, dia macam kita boleh hidupkan ekosistem tu. Dia tak memerlukan orang, kita guna seperti mana yang adanya dan kita cuba jadikan dia boleh hidup sendiri tu. Ada yang kat tangan tadi Ada tangan ada yang kat tangan. Power Rangers. Power Rangers. Ini pakai akaun anak ke ni? Kan? Power Rangers. Silakan kenalkan diri, Cik Power Rangers. Mungkin tertekan kot. Okay. Atau ada soalan lagi, silakan. Assalamualaikum. Oh ya. Yeah. Siapa nama? Atan. Sorry. Tertarik tadi sebenarnya dengan konsep self-sufficient tu tadi, dan apa kaitannya dengan waktu PKP dulu kan, banyak bantuan. Salah satunya seingat saya dalam bisnes lah, at least dalam bisnes ni dapat 3,000 asalkan dia berdaftar sebagai satu entiti bisnes, walaupun dia dormant, dia dapat 3,000 boleh claim melalui pendaftaran SSN dan sebagainya lah. Dan tidak lupa juga sebenarnya, kalau kita ingat satu ketika ialah desakan ramai orang
untuk keluarkan KWSP dan sebagainya. Satu ketika tu di pasaran ekonomi kita tu ada 40 bilion. 40 bilion tu pun berlega sebelum raya pula tu. Kita boleh tengok kedai-kedai emas dipenuhi oleh mereka yang nak membeli lah. Bukan setakat kedai emas sebenarnya, semua sektor sebenarnya yang dibuka pada masa itu semua orang nak pergi dan sebagainya. So tadi ada sebut tadi kan, bila kita nak mengejar sangat benda yang mungkin dah lebih atas keperluan kita tu, dia akan jadi satu perkara yang negatif pula. So saya ingat saya boleh relate lah yang keadaan itu akhirnya telah menyebabkan lonjakan inflasi sebenarnya. Kalau kita ingat pada masa tu memang inflasi itu naik sebenarnya. Semua orang nak pergi restoran. They have the money to pay. So restoran ni bagi melancong, harga tiket pun naik masa tu. Betul. Tengok bukanlah kita kata kita tak nak support local film, tapi kalau tengok Mat Kilau sampai 5-6 kali, lepas tu menangis, lepas tu kata semangat Melayu dia makin kuat dan sebagainya. Alhamdulillah, baguslah. Tapi cycle tu dia telah menyebabkan inflasi sebenarnya. Inflasi bermula dengan tinggi. Orang tidak faham yang sebenarnya inflasi di Malaysia ni datangnya daripada domestik sebenarnya. Kita boleh akui ada sumber luar sebab tekanan komoditi, harga komoditi, logistik, kos dan sebagainya. Tapi kita lupa pada tahun tersebut, 2 tahun tersebut, jumlah subsidi kita adalah yang paling tertinggi dalam sejarah sebenarnya. So sebab tu inflasi itu walaupun tinggi pada masa tu, dia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain lah, Europe, Jepun, Korea sebagainya. Yang rendah daripada kita, saya ingat China lah. China tu kita tak boleh pakai lah. Itu pun steroid jugalah kot. Betul lah yang moderator. Betul. Saya tertarik dengan yang tu tadi, yang konsep self-sufficient ni kalau kita mengejar sangat, dia menjadi satu ancaman pula kalau tidak diurus dengan baik, sama ada peringkat entiti bisnes ataupun isi rumah dan sebagainya. Sorry panjang sikit. Tak apa, menarik. Itu satu perkongsian menarik. Terima kasih Cik Atan. Dari mana ni? Duduk KL ke mana? Dari KL lah, dari Putrajaya je. Ya, okey. Mungkin Cik Syukri boleh ni kaitan dengan sufficient tajuk kita pada malam ni. Ya. Saya sangat setujulah dengan Tuan Atan dari segi komen apa semua tu. Dan saya nak kongsi sikitlah apa yang sedikit ingatan untuk saya juga, dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam talian ni, bahawasanya konsep self-sufficient ni, dia kadang-kadang kita lihat benda tu eksternal, di luar berlaku kan, kedai banyak apa semuanya tu, kita spend duit apa semua. Tapi sebenarnya self-sufficiency tu, kecukupan tu bermula daripada dalam diri kita. Kan, kita kalau tahu diri kita ni ada nafsu kan, ada kehendak dia, ada keperluan dia, ada macam keperluan jasad kita kan, macam-macam kita nak kan. Sebenarnya dalam tasawuf, berniaga ni sangat dekat dengan tasawuf. Iaitu kita tengok keadaan hati dan juga nafsu kita tu lah. Dan akal kita jugalah. Sejauh mana kita ni dikawal oleh kehendak-kehendak kita tu. Kan? Kalau kita tak kuat, hati kita tak kuat, akal kita tak kuat, nafsu kita akan take over lah benda tu. Nafsu ni lagi pandai daripada dia akan mempergunakan pula akal dan juga hati dia tu untuk dapatkan sesuatu tu. Instead of hati dan akal yang kawal nafsu tu,
Nafsu tu boleh mempergunakan benda tu. Dan self-sufficiency itu bermula daripada hati yang bersih, akal yang sihat, dan dia dapat kawal nafsu yang aktif tu, yang agresif tu. Dan sebab tu bila kita cakap tentang qanaah, kecukupan, apa semua tu, ialah dia kena ada bukan sekadar kesedaran diri, bahkan dia kena ada ilmu juga. Kan? Nak tahu benda tu cukup ataupun tak, mesti kena ada ilmu. Kalau kita nak invest satu benda tu, mesti kita kena kaji dulu sebab tu benda tu apa betul tak investment kita tu kan. Tak sesuka hati orang suruh beli emas, semua orang beli emas kan. Tiba-tiba harga emas jatuh, rugi. Dia macam tu lah, dia kena bijak, kena ada ilmu, kena tahu selok-belok sikit, kena ada pengalaman, kena dapatkan nasihat daripada orang yang ni dan yang pakar dalam bidang tertentu tu lah. Saya nak perkenalkan satu lagi konsep yang penting dalam kita cakap tentang self-sufficient ni, iaitu tentang konsep ihsan. Ihsan. Bila kita berniaga, hatta dalam kehidupan kita lah, kita perlu bersikap ihsan. Sebab kalau kita sebagai orang Islam, kita beriman, dan salah satu rukun kehidupan kita juga ialah ihsan tu. Kan? Ihsan tu apa? Ihsan itu ialah the practice of syariah. Ihsan tu ialah keadaan yang bila kita buat sesuatu tu seolah-olah Allah melihat kita. Kan? Kita we feel the presence of Allah in whatever we do, even though we are alone, even though we are in a group, in any settings lah. Apa maksud ihsan yang dalam bisnes yang saya nak cuba terangkan ni ialah bila kita buat bisnes, dia ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kita boleh berlaku adil, iaitu kita menunaikan hak yang sepatutnya kepada sama ada kepada klien kita ke ataupun pelanggan kita. Keadaan kedua ialah bila kita gagal menunaikan hak tu, kita berlaku zalim. Itu keadaan yang kedua. Tapi kalau kita berjaya menunaikan hak dan melebihi daripada hak tu, maknanya hak yang baik, memberi kebaikan tu, pada waktu itulah kita mendapat ihsan tu. Kita berlaku ihsan kepada orang. Betul. Kita jual beras, kita kata jual 1 kilo kan. Tapi kita ihsan kepada orang tu, kita bagilah 1.2 kilo. 200 gram tu kira ihsan kita kepada dia lah. Kod lah dalam beras kita tu, ada yang rosak, ada bubuk, apa semua. Ihsan tu lah yang akan cover apa yang kurang tu. So, saya fikir dalam kita sebagai orang Islam, bila kita berlaku ihsan tu, dari situ akan datang keberkatan. Akan berlaku kecukupan, insya-Allah. Kalau kita sentiasa ada ihsan dengan orang, bagi servis yang terbaik, buat yang the best that we can, sampai daripada profesional menjadi art pula kan. Kalau macam dalam servis tu jadi art of serving the food, art of serving the books, art of serving the business. Itu salah satu bentuk ihsan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan daripada situ akan buka banyak pintu keberkatan, banyak pintu rezeki. Dan daripada situ kita akan nampak bahawa kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia, menjadi lebih cukup, menjadi kadang-kadang nampak je tak mewah, tapi serba cukup, serba-serbi cukup, beli semua cash lah. Tanpa ada hutang kan. Itu salah satu tanda lah kita nak boleh nampak benda-benda macam tu lah. Saya syukuri ada soalan di chat room ni. Tuan daripada Cik Zaman ni, SU kita tadi. Web apa yang boleh kami rujuk ejaan Jawi paling tepat? Okay. Mana kau ni? Web apa yang kami boleh rujuk ejaan Jawi paling tepat? Ini bila tanya saya soalan ni, memang soalan yang sangat teknikal Jawi lah. Saya akan cuba spend masa 2-3 minit untuk benda ni. Tanya kalau Akademi Jawi, apa kita punya pendekatan tentang Jawi agak lain sikit lah dengan Dewan Bahasa ataupun kurikulum standard KPM tu. Sebab apa kita guna Jawi tradisi, iaitu Jawi yang kata yang boleh baca kitab, boleh baca manuskrip, boleh baca bertemu surat tu. Jadi standard ejaan kami, kalau dekat Akademi Jawi ni kita pakai nama dia Jawi tradisi. Di ejaan itu orang selalu bagi contoh tu bawa mim tu kan. Bawa mim tu bom ke bumi. Itu contoh lah, itu salah satu contoh yang popular lah. Bila tanya tentang website, ejaan Jawi yang tepat, dia bergantung kepada ejaan Jawi apa yang kita nak pakai. Ejaan Jawi DBP ke ejaan Jawi yang lain. Biasanya kalau di sistem pendidikan kita sekarang, kalau Kementerian Pendidikan, kita akan pakai ejaan Jawi Dewan Bahasa lah.
Dan untuk jalan Dewan Bahasa tu, kita boleh lihat dalam laman web Dewan Bahasa tu, prpm.dbp.gov.my. Yang tu dia ada, bila kita type kataan Melayu apa-apa, dia akan keluar juga kataan Jawi kat situ. Betul. Soalan yang kedua, Raja Nur Al-Laini Raja Omar, kursus Jawi yang disediakan oleh akademi ini online atau fizikal? Dan soalan kedua, apa produk digital juga, ada produk digital juga ke? Ya. Soalan di situ. InsyaAllah bulan 10 ni kita akan buka, kita akan mulakan kursus kefasihan bahasa Jawi secara dalam talian, sepenuhnya dalam talian. Apa maksud kita sepenuhnya dalam talian? Kelas tu kita adakan secara dalam talian, assessment pun kita akan buat dalam talian, dan kita ada tutorial juga dalam talian lah. Boleh tengok kat website kita www.akademijawi.my. Ada produk digital juga ke? Setakat ni kita hanya terbitkan video-video lah. Kalau buka YouTube kita tu, type Akademi Jawi, boleh tengok lah semua tu produk-produk digital kita lah. Itu saja. Okey Ustaz, Cik Syukri, bila saya berbicara tajuk self-sufficient ni, saya teringat tentang kisah 7 tahun kemarau di zaman Nabi Yusuf yang boleh kita jadikan ibrah. Jadi yang kita tahu kisah Nabi Yusuf mengenai 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau di negara Mesir. Mungkin satu kisah yang menarik untuk kita boleh adaptasikan pada tahun yang mana kita hadapi krisis kata ekonomi lah, terutama waktu pandemik tahun 2020 dan 2021. Jadi ini saya lihat banyak membukalah mata rakyat Malaysia bahawa masalah kewangan dan ekonomi apabila kita lihat pada waktu itu menunjukkan self-sufficient ni salah satu kata apa pemahaman yang harus jadikan sebagai panduan untuk masa kini dan masa depan. Mungkin Cik Syukri boleh komen sikit tentang apa yang pernah berlaku di zaman Nabi Yusuf dulu. Itulah kalau peristiwa yang zaman Nabi Yusuf seperti yang dapat dalam Al-Quran dan juga dalam kita punya tradisi keilmuan kita ni. Waktu tu Nabi Yusuf alaihissalam ialah seorang minister di Mesir pada waktu tu, dan kita nampak kebijaksanaan baginda Nabi dalam menguruskan negeri Mesir pada waktu tu lah. Apa ibrah yang kita boleh dapat pada sini ialah kita sebagai insan, sama ada dia tu insan peribadi dia ataupun sebagai leader dalam di rumah, leader di institusi perniagaan ataupun leader di institusi apa-apa kerajaan apa sekalipun, kena boleh melihat satu benda tu dalam tempoh jangka yang panjang. Dan kadang-kadang kena kenal pasti setiap apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni sepanjang masa, dia bersifat ujian. Dan ujian tu ada dua jenis kan, ujian kesenangan dan juga ujian kesusahan. So kadang waktu senang tu kadang kita lagi kena beringat lah berbanding pada waktu kita susah ni kan. Sebab kadang waktu senang tu kita tend to waste the resources kan. Sedangkan kita nanti akan berlaku 7 tahun kemarau nanti, kita yang tiba-tiba jadi tu kalau tak ready memang sakit lah. So sebagai seorang Islam, Allah pun sebut dalam Quran surah Al-Mulk tu kan, hidup ni untuk diuji kan. Siapakah yang baik amalan dia, wala nabluwakum ahsanu amala. Apa yang kita boleh belajar pada kisah Nabi Yusuf tu, kita nampak bahawa dia kena sentiasa bersedia pada waktu senang, bersedia pada waktu susah. Sebab anytime je Allah boleh uji kita, boleh test kita, dan anytime je kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah lah. Wallahualam. Itu saya punya komen. Mute Tuan Azam. Tuan Azam mute. Oh sorry. Saya tertarik sebenarnya, saya nak flashback balik. Ni mungkin sedikit luar topik, tapi ada kaitan dengan ialah kita sebagai ibu bapa dan apa yang saya minta Cik Syukri komen, iaitu bagaimana Cik Syukri yang seorang lulusan Petronas daripada Geoscience, apabila menghadapi isu
orang kata susah dapat cari kerja waktu tu, dan tidak mengambil jalan mudah untuk hanya orang kata, yalah kalau kita lihat budak-budak muda hari ni, bukan mana kita menghina golongan yang buat ekonomi gigs, ekonomi e-hailing dan sebagainya, tetapi kalau itu jawapan kepada inilah generasi yang kita nak hasilkan yang hanya itu sahaja tetapi tidak bersifat kemahiran, jadi kita rugilah. Sedangkan mereka ini mungkin bijak pandai, lulusan universiti sebagainya, tapi mengambil jalan mudah hanya sebagai pembawa kenderaan e-hailing dan sebagainya, Grab dan sebagainya. Kalau benda tu sementara is okay, sebagai pendapatan sampingan, pada masa sama dia menambah kemahiran. Tetapi waktu Cik Syukri tu mungkin tak ada lagi kot Grab apa semua. Jadi tapi terus datang suatu idea, semangat untuk bekerja sendiri. Ini istilah bekerja sendirilah. Mana kalau waktu tu ada kerja, hikmahnya mungkin situasi yang berubah 180 darjah. Kalau waktu tu Cik Syukri dapat kerja, mungkin tak adalah wujud Akademi Jawi di Malaysia. Boleh kata macam tu kot. Tetapi disebabkan berlakunya keadaan begitu dan sifat Cik Syukri seorang yang ingin orang kata apa, explore diri, mengenal bakat dan potensi diri, dan alhamdulillah hari ini terbentang di depan kita satu institusi yang sangat hebat, Akademi Jawi Malaysia. Saya nak sentuh tentang apa yang dikatakan sistem pendidikan kita, yang maknanya ini berbalik kepada kita lah, ni mungkin parenting sikit-sikit lah. Saya ada anak, majoriti di sini anak masih sekolah dan sebagainya. Jadi tentang pendidikan kita yang mungkin dulu berorientasikan kepada apa yang dikatakan supply driven, yang mana kita sepatutnya ke arah demand driven, yang mana pasaran pekerjaan ataupun akademik dari segi core curriculum kita mestilah mampu untuk adaptasi segala cabaran semasa, dan kita tidak hanya menawarkan peluang pekerjaan, tetapi kita mampu sebagai apa yang dikatakan sebagai create the job, sebagai demand driver ni tadi, yang akhirnya apa yang saya nampak yang berlaku pada diri Encik Syukri sendiri, you are yang dikatakan demand driver ni tadi dalam pasaran, orang kata dalam kehidupan kita ni lah. Mungkin boleh share sikit tentang perjalanan hidup tu dan bagaimana boleh kongsi kepada kita ni lah, anak-anak muda kita, dan mungkin boleh sentuh sikit tentang yang dikatakan dunia pendidikan kita lah hari ni. Ini mungkin lain sikit lah topik kita pada hari ni. Okay. Ini isu yang menarik lah, memang saya suka lah kalau dapat bincang benda ni, sebab dia berkait dengan kehidupan kita dan berkait dengan generasi akan datang dan generasi sekarang kita jugalah. Sebenarnya bila cakap tentang pendidikan dan kerjaya, dia bukan pendidikan saja, pendidikan dan juga kerjaya. Kita kena lihat kepada, macam saya reflect pada diri saya akan fokus kepada 3 benda. Apa 3 benda tu? Satu, duit lah, pendapatan lah. Kita bila nak belajar, kadang kita fikir, okay, dengan aku ada degree ni, aku boleh kerja dalam bidang ni. Pada masa yang sama juga, bila kita dah bekerja tu, kita akan demand perkara nombor 2. Apa perkara nombor 2? Kita dah kerja, tapi kita nombor 2 kita nak cari. Itu masa. Kan? Masa dengan diri kita, masa dengan anak-anak kita, masa dengan orang yang kita sayang, dan masa kita nak apa yang kita nak buat kita suka. Benda ni akan menghambat duit tu. Kadang-kadang, okay, aku sanggup kerja gaji sikit tapi aku nak masa banyak. Kadang macam tu orang ada pilihan nombor 2 tu. Sebab tu bila gig ekonomi ni ada, dia antara tawaran yang menarik bagi orang yang terlibat dalam gig ekonomi ni ialah flexibility. Masa tu, dia nak masa tu. Walaupun kadang risiko tinggi, gaji pun terkadang taklah terlalu tinggi. Kadang ada masa dia tinggi lah, kadang-kadang dia ni. Tapi dia nak flexibility tu. Jadi sebab tu dia menjadi tawaran menarik bagi orang muda ni. Sebab orang muda ni kadang-kadang dia tak ada apa-apa tanggungan. Dia mungkin tak kahwin lagi, tak ada rumah lagi apa semua, dia hanya ada tanggungan yang kecil, dia dapat masa yang banyak dan dia boleh spend masa dia tu. Tu nombor 2 lah. Tapi nombor 3 ni yang paling penting. Sebab dia berkait dengan pendidikan, iaitu your meaning and purpose of your life. Kan? Kita belajar dan bekerja. Kita belajar, kita dah spend masa siang malam kita belajar, dan siang malam kita bekerja tu, does it
suit to your purpose of living, your meaning of living. Hidup, makna awak hidup tu sebagai apa? Kan? Kalau ikut Amka tu dia bagi pengibaratan, dia kata kalau apa, kera pun bekerja kan. Kalau babi kebau pun bekerja. Kerja kan. Ya, betul. What is your meaning? What is your meaning of doing these things? Sebab tu bila saya reflect balik diri saya, kalau saya nak duit, saya akan pursue lah career saya dalam bidang oil and gas. Tapi saya rasa macam, yalah, duit tu duit, nanti akan datanglah rezeki tu. Kalau saya nak masa banyak, saya buatlah apa jua kerja yang saya rasa ni kan. Waktu tu saya lah belajar, buat master apa semua. So masa tu lah. Tapi saya nak penuhi keperluan meaning of life ni. Yang ni jangan kita bicarakan antara pendidikan dan juga kerjaya. Tujuan hidup. Tujuan hidup. Sebab pendidikan mungkin kita boleh cerita, okey, awak belajar engineer, awak akan jadi engineer. Engineer, betul. Adakah hidup awak sekadar menjadi engineer? Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Bila umur 40 tahun ada midlife crisis kan. So ni apa sepatutnya bila kita cakap tentang pendidikan, keperluan pendidikan tinggi, yang kita tengok budak-budak SPM dia tak nak sambung universiti apa semua tu sebab di universiti tu tak bagi cara fikir tentang nak betulkan dia punya meaning of life tu. Sekadar belajar ilmu-ilmu teknikal apa semua, tapi so what kan, ilmu teknikal ni kan, dia tak bagi meaning and the purpose of life. Sebabnya sepatutnya pergi masuk universiti, you discover yourself, you can know your identity. When you go outside of the university of life, university of campus and university of life, you can navigate yourself, you become a better person. Yang tu yang jarang dibicarakan di pendidikan di universiti. So sebab tu kalau dah benda tu tak dibicarakan di universiti, buat apa budak masuk universiti? Kan? Dia pergi kerja je terus sebab dia boleh penuhi dia punya masa, dia punya keperluan duit tu. Dan pada waktu tu mungkin dia boleh discover identity dia, meaning of life dia dekat situ, tapi tak not properly plan lah. Kalau betul-betul benda tu boleh digagaskan dalam pendidikan dan dalam kerjaya juga ada banyak kesedaran yang banyak tentang hal tu, saya rasa kita banyak boleh selesaikanlah masalah kita, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Cik Syukri. Dan kita pun di hujung-hujung rancangan kita. Jadi saya buka pada sahabat-sahabat kalau ada ingin berkongsi pandangan, soalan, silakan. Kalau ada, silakan. Ada soalan. Cik Ahmad Fakhruddin, silakan. Timbalan Presiden. Ni timbalan Presiden kami ni. Okey. Silakan. Aku on the move. On the move. Tengah bawa kereta. Tengah bawa kereta. Sepatah duk kata, silakan. Komen sikit Din, sesi kita pada malam ni. Dan Cik Din juga adalah seorang konsultan, bekerja sendiri. Mungkin boleh kongsi Din pengalaman macam mana waktu PKP. Yalah. Din, silakan. Okey. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Azman Nizam. Masa PKP tempoh hari, saya kira bersyukurlah jugalah. Sebab bidang training masih boleh jalankan walaupun PKP secara online lah. Dan juga nak kata yang satu lagi bisnes saya tu tadika pun kita mengajar anak-anak secara online. So, alhamdulillah parent dia faham. Dia masih lagi buat pembayaran lah. Kalau parent tak bayar, tutuplah kita. Itu kira digitalization tu. Digitalization. Ya, sebab ada juga kawan-kawan kita yang dalam bidang tadika ni terpaksa tutup. Ya. Sebab inilah cara yang tak bagi sokongan lah biasanya. Okey. Tu sedikit lah Man. Sebab nak bawa kereta sebenarnya. Yalah. Tapi pada depan okey. Okey deh, terima kasih. Nak ke mana tu? Dari mana nak ke mana? Terengganu ke? Area Putrajaya juga nak balik rumah. Alah, pejam mata lah Putrajaya tu, jalan luas.
Okay. Brother, terima Okey. kasih kepada sahabat-sahabat semua yang join program malam ni. Ya. Tengok ramai malam ni. Alhamdulillah Rahman. Terima kasih. Ekonomi. Tahniah pada Afla, terima kasih. Dan pengisian pun sangat menarik daripada Cik Syukri kita. Dan silakan, saya nampak Cik Helmi Fazli. Nampak macam nak tanya, silakan. Ataupun yang lain silakan. Dekat Cik Rum ada tak? Cik Rum tak ada. Cik Rum tak ada, okey. Power Ranger. Power Ranger, sekali lagi. Cik Atan. Saya tertarik dengan moderator tadi sebut pasal demand base sebenarnya. Saya rasa high time sebenarnya kita dah pergi. Saya rasa 5-6 tahun lepas kita dah cuba sebenarnya, especially dalam industri air. Kalau kat Malaysia lah secara puratanya harian ni, rakyat Malaysia dia guna air 200 lebih, almost 230 liter sehari lah. Kalau ikut PBB lah kot, UN sebagainya, mungkin Singapura dia tak sampai pun 160-180 kot untuk seorang. Bila kita guna lebih, kita ingat dia hanya memberi kesan kepada kita dalam bayaran bil semata-mata. Tidak. Kita guna lebih, kita kena supply lebih barang tu tadi. Maknanya air tu kita kena rawat lebih, kita kena ambil air daripada sungai pun lebih, semua sebinya lebih. Sebab kita tak ikut demand kan. Demand tu kita keperluan asas tu tadi. Keperluan asas tu dipenuhi, wajar dan tak wajar lah. Saya ingat saya wajar. Certain peringkat saja. Tapi kalau di Malaysia ni sebi lebih sebenarnya. Kita makan beras pun melebihi apa yang diperlukan. Kita makan gula pun lebih sebenarnya. Kita consume banyak benda kita lebih tadi. So kalau kita boleh extend sedikit perbincangan macam mana sebenarnya, saya lebih berminat macam mana kita nak usahakan demand base tu sebagai satu agenda. Tak banyak pun, mungkin dalam grup ni pun dah memadai lah saya ingat. So dia bukan air saja, tetapi semua benda, elektrik, bukan saja elektrik lah. Tadilah yang kita punya panel hari ni kan khas pun sebut tadi kan, kalau terlampau mengejar sangat pun akhirnya dia menjadi sesuatu yang negatif. So saya ingat mungkin cuba usahakan ataupun bagi pandangan macam mana agenda demand base ni kita boleh uplift kepada satu tingkat yang lebih bagus. Kalau tak pun peringkat yang lebih besar, mungkin peringkat dalam kumpulan ni pun dah alhamdulillah. Silakan, terima kasih. Saya rasa Cik Atan ni kerja dengan macam ISIS Malaysia kot. Institute of Strategic International ni. Ya? Banyak input ni kita dapat ni. Okey. Okey, kita pun dah sampai penghujung. Jadi sekali lagi Cik Syukri, terima kasih banyak. Saya nak tambah sikit yang Cik Atan punya komen sikit Dominate. How we can go about this ialah balik kepada ilmu dan pendidikan lah. Sebab saya rasa masyarakat kita belum cukup properly educated lah dalam hal-hal penjimatan, pencukupan dan apa semua benda ni. Semua mewah aja kan. Hidup mewah. Kena belajarlah sikit susah payah ni kan, untuk kan recycle pun kan, pengasingan sampah di punca pun susah nak buat benda tu kan. Sebab benda tu tak diajar, tak dididik dengan betul. Penggunaan air, penggunaan elektrik. Dan saya pernah cakap dengan orang Jepun, dia kata sejak bila hampa ni bersih, sejak bila hampa mendapati waktu, dia kata sejak Perang Dunia Kedua. Sejak dia zaman dia susah tu. Sebelum tu dia kata sama je macam orang lain.
sejak zaman Perang Dunia Kedua. Maknanya kita pun kena belajar jugalah sikit tentang pendidikan tu, sebab dalam Perang Dunia Kedua tu dia askar-askar Kampetai tu yang mendidik rakyat dia tu supaya menjadi lebih berdisiplin dan lebih baik tu. Saya sudah sampai masanya kita dalam, at least dalam kumpulan kita ni mungkin ada pakar-pakar, ada orang yang berpengalaman, mungkin boleh buat sharing lah tentang usaha yang baik lah dalam kita buat penjimatan dan semua tu lah. Wallahualam. Okey, Cik Syukri, sebelum kita tutup sesi kita pada malam ni, sangat menarik. Saya pun sangat teruja dengan pengisian yang Cik Syukri sampaikan. Saya rasa tak cukup 1 jam ni. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan Haji, tuan-tuan Hajar, betul rasa macam sejam ni sekejap sangat. Tapi oleh kerana kita menghormati masa dan mungkin tuan-tuan ada program selepas ini. Jadi mungkin saya tutup sesi pada malam dengan satu lagi soalan yang boleh kita simpulkanlah, iaitu bagaimanakah kisah atau sejarah tradisi Jawi orang Melayu Nusantara yang mengamalkan kemandirian dalam mencari rezeki sejak zaman berzaman menjadi inspirasi kepada zaman moden kita hari ini. Saya ulang balik soalannya, bagaimanakah kisah atau sejarah dari tradisi Jawi orang Melayu Nusantara? Kita tahu orang Melayu dulu maknanya mediumnya Jawi, yang mana mereka ni sangat mandiri, mencari rezeki zaman turun-temurun. Dan benda ni apakah inspirasi yang kita boleh jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan moden kita hari ini? Dan Cik Syukri kupas soalan ini dan kita simpulkan. Silakan. Okey, soalan apa dah saya inilah sekali kesimpulan. Sebenarnya kalau apa yang kita boleh belajar pada sejarah, sebelum adanya institusi macam Dewan Bahasa ke institusi kerajaan yang dikatakan menjaga Jawi semua ni, zaman dulu tak ada benda-benda tu. Masing-masing dia buat benda tu sendirilah dengan keperluan dan juga keupayaan dia masing-masing sendiri tu. Dan macam mana dia boleh buat benda tu dengan baik? Macam saya cakap tadi, dia balik kepada ilmu dan juga pendidikan lah. Orang dulu sangat cintakan ilmu, sanggup mengembara sampai ke Timur Tengah, naik kapal 6 bulan, 1 tahun, pergi haji 2-3 tahun, baru balik. Cari ilmu kan, menuntut ilmu kan. Dan tu dia bila ada sense of purpose, sense of meaning untuk menuntut ilmu, mencari makna diri tu, dia betul akan berlakulah kreativiti, inovasi dan juga daya usaha yang ni lah. Dan juga Allah pun akan bukakan pintu rezeki lah kepada mereka yang bertawakal kepada Allah SWT dan melaksanakan tuntutan-tuntutan agama dia tu lah. Saya fikir daripada apa yang kita boleh belajar pada tradisi kita tu, kita nampak bahawa para alim ulama dulu, para nenek moyang kita dulu, dia membuat satu benda tu berteraskan ilmu dan juga pendidikan lah. Itu yang penting. Sebab tu benda Jawi tu boleh tersebar jauh. Boleh bukan sekadar di alam Melayu kita ni saja, bahkan sampai tersebar sampai ke Timur Tengah, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah, sampai ke Turki, kita boleh jumpa Jawi dia tu. Cuma sekarang kita ni jadi macam sangat berharap kepada kerajaan. Kerajaan kena buat macam ni barulah Jawi akan hidup. Kerajaan kena buat hukum undang-undang barulah Jawi akan hidup. Tak, yang tu orang dulu tak fikir macam tu. Dia semua buat benda tu sendiri, self-sufficient kan. So tak perlu mengharapkan raja ke Laksmana ke untuk buat benda tu. Mereka sendiri buat usaha tu. Jadi sebagai kesimpulan, saya nak tutup sesi kita pada hari ini dengan pertama sekali untuk mengucapkan terima kasih lah kepada pihak penganjur, pasukan alumni tahun 1996 ni. Dan macam saya cakap tadi, istilah yang berkaitan dengan self-sufficient tu ada 3, terkaya, cukup dan juga lestari. Dan kita dah bicarakan bagaimana self-sufficient tu bermula daripada diri kita sendiri, daripada dalaman kita. Kita dapat mengawal kita punya kehendak-kehendak, cukup berdasarkan apa yang kita perlu, ambil kita perlu, dan jangan ambil lebih daripada apa keperluan kita. Dan banyak kita boleh belajar daripada tradisi kita. Kalau kita baca kisah-kisah para alim ulama dulu dalam perjuangan dia menuntut ilmu, kita boleh nampak dengan ilmu, dengan pendidikan yang tu dapat memberi sense of purpose, meaning of life dalam kehidupan kita. Dan dalam meaning of life tu yang akan menggerakkan kita punya perjalanan hidup kita, perjalanan bangsa kita, perjalanan tamadun kita dan perjalanan dunia ni secara amnya, dan untuk menjadi lebih baik. Wallahualam.
Alhamdulillah, terima kasih Cik Syukri, terima kasih rakan-rakan semua, dan tak lupa pada Afla yang banyak bantu saya. Jadi insyaAllah siri bicara ilmu ataupun bicara ekonomi kita akan teruskan insyaAllah sebulan sekali Afla Afla masih ada insyaAllah. Ni yang banyak bantu saya ni tu. Tahniah Afla kerana anjurkan. Dan jadi insyaAllah kita akhiri sesi kita malam ni, sesi ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik Syukri. InsyaAllah kita jumpa dan yang lain-lain. Selamat malam semua. Jemput datang Akademi Jawi Di mana alamat tu? Bukit Mahkota. Bukit Mahkota. Tak jauh tu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Okay.